Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sidang penonton, rakan-rakan Facebook yang dikasihi sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat bersama kembali dalam program Mutiara Al-Quran di Facebook Jabatan Agama Islam Negeri Johor. Program anjuran unit Tanah Perkuburan Islam Negeri Johor ini akan berlangsung pada setiap hari Selasa jam 10 pagi di Facebook Jabatan Agama Islam Negeri Johor. Saya selaku moderator pada kali ini ingin merakamkan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada tuan-tuan, puan-puan, rakan-rakan Facebook yang masih setia bersama dalam program Mutiara Al-Quran di Facebook Jabatan Agama Islam Negeri Johor ini. Untuk makluman tuan-tuan, sebagai perkongsian bersama sebelum kita mulakan program kita, seperti biasa mungkin tuan-tuan boleh kongsikan program ini dengan rakan-rakan Facebook tuan-tuan, dengan like dan juga share kepada rakan-rakan kita supaya program ini dapat kita sampaikan kepada kawan-kawan rakan-rakan kita sebagai jariah ilmu kita secara bersama, insya-Allah. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, seperti biasa program Mutiara Al-Quran yang akan kita perkatakan pada kali ini, kita akan bicarakan dua perkara. Pertama, kita akan berkongsi dengan tuan-tuan bacaan ayat suci Al-Quran Karim dan juga perkongsian sedikit tentang hukum-hukum tajwid yang terdapat dalam ayat tersebut. Dan yang kedua, kita akan berkongsi dengan tuan-tuan berkenaan dengan tafsiran ayat suci Al-Quran Karim supaya kita mendapat orang kata pengajaran dan panduan untuk kita amalkan ayat Al-Quran ini dalam kehidupan kita seharian, insya-Allah. Baik, untuk memperkatakan tentang kedua-dua perkara ini, seperti biasa pihak penganjur telah menjemput dua orang panel yang tidak asing sebelum ini bersama dengan kita. Suka saya perkenalkan kepada tuan-tuan terlebih dahulu, iaitu qari kita yang akan memperdengarkan bacaan ayat suci Al-Quran Karim, iaitu yang bahagia Al-Fadhil Tuan Haji Bachok bin Tumpah. Assalamualaikum Tuan Haji. Selamat datang sekali lagi berkongsi dengan kita. Dan yang kedua, panel kita yang kedua akan berkongsi dengan kita berkenaan dengan tafsiran ayat suci Al-Quran Karim, iaitu yang bahagia Al-Fadhil Ustaz Adham bin Hadari yang merupakan pegawai pentafsir pejabat Kadi Daerah Muar. Assalamualaikum Ustaz. Selamat datang sekali lagi. Baik, kedua-dua ahli panel ini akan berkongsi dengan kita. Pada kali ini kita akan membicarakan berkenaan dengan masih lagi dalam surah Al-Baqarah, surah Al-Baqarah ayat 150 hingga 153. Jadi ini yang kita akan kongsi dengan tuan-tuan untuk siri yang ke-46, siri ke-46. Jadi sebelum saya menyerahkan kepada qari kita untuk memperdengarkan bacaan ayat suci Al-Quranul Karim, saya kira tuan-tuan mungkin boleh ada kata kitab suci Al-Quranul Karim ataupun terjemahannya untuk sama-sama kita mengikuti secara lebih mendalam lagi akan program ini. Jadi saya kira semua sudah bersedia, tuan-tuan sudah bersedia. Baik, kita akan mulakan program Mutiara Al-Quran surah Al-Baqarah 150 hingga 153. Untuk itu saya menjemput pada yang bahagia Tuan Haji Bachok bin Tumpah untuk memperdengarkan bacaan ayat suci Al-Quran Karim surah Al-Baqarah ayat 150 hingga 153. Silakan Tuan Haji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, yang saya kasihi Ustaz Hafiz sebagai moderator kita pagi ini. Yang dikasihi Ustaz Adham. Apa khabar Ustaz? Sihat Alhamdulillah. Dan seterusnya kepada tuan-tuan para penonton yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Pertama-tamanya marilah kita bersyukur sama-sama bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi pada pagi ini kita diberikan kesempatan dapat bersama-sama di dalam program Mutiara Al-Quran. Mudah-mudahan tuan-tuan, sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan kita sentiasa di dalam
perihadaan serta perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk program kita pagi ini, kita akan membaca ayat-ayat daripada surah Al-Baqarah, iaitu bermula daripada ayat yang ke-150. Diharap kita dapat bersama-sama, ya, sama-sama kita semak. Mungkin ada sesuatu yang boleh kita maknanya dapat daripada bacaan kita pada pagi inilah, insya-Allah, mudah-mudahan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, begitulah tadi sedikit bacaannya daripada surah Al-Baqarah, ayat bermula daripada ayat yang ke-50 hingga ayat yang ke-153, ya, ayat 150 hingga ayat yang ke-153. Jadi di dalam bacaan kita pada pagi ini sudah pastinya lah, ya, banyak hukumnya apa tu? Hukum-hukum tajwid yang terdapat di dalam apa tu ayat yang kita baru bacakan sebentar tadi. Jadi walau bagaimanapun saya menerangkan serba sedikit, ya, serba ringkas. Sebenarnya hukum yang kita akan terangkan ni biasalah yang selalu kita ulang-ulang, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kita perhatikan ya. Yang pertama sekali kita jumpa ya di situ nun yang mati, wa min haitsu. Nun mati bertemu dengan huruf ha. Yang mana huruf ha ni sebagaimana yang tuan-tuan dah maklum ya, bahwasanya dalam bahagian nun mati dan tanwin, huruf ha ni merupakan huruf halqi ya, huruf halqi. Maka di sini jatuhlah hukumnya izhar. Izhar apa tu? Izhar halqi. Nah, kita dah tahu dah izhar halqi itu maknanya membunyikan nun mati dan tanwin dengan terang dan nyata tanpa dengung. Wa min haitsu. Jadi kalau dia yang menyalahi macam mana? Kata dia nyatakan. Ya. Jadi kalau dia menyalahi wa min haitsu, itulah ya, itu aja ya. Yang biasa tu wa min haitsu. Gitu. Kemudian haitsu dipanggil lin ya, harful lin, maknanya lembut. Haitsu tak boleh. Wa min haitsu tak boleh begitu ya, tak boleh diterkam terjah gitu, tak boleh dibaca dengan lembut. Wa min haitsu. Kemudian ma asli kuntum, itu ikhfa hakiki, nun mati bertemu dengan ta, huruf ta ya. Ikhfa ya, huruf ikhfa ni kita dah sedia maklum ada 15 lah ya. Maknanya ta ni masuk salah satu daripada huruf ikhfa hakiki. Mungkin ada juga yang bertanya, ikhfa hakiki macam mana ya? Maknanya daripada pengertian itu membunyikan nun mati dan tanwin di antara bunyi izhar dan idgham. Di tengah-tengah izhar pun tak, idgham pun tak. Maknanya izhar nyata, idgham masuk terus. Dia tidak di tengah-tengah ya. Kuntum, kalau kuntum dinyatakan itu izhar ya. Dia kuntum gitu ya. Kemudian fawallu wujuhakum syatrahu, syatrah ya. Di sini terdapat huruf ta yang mati. Ta nya adalah merupakan salah satu daripada huruf qalqalah ya, qalqalah. Apabila dimati kemudian di tengah-tengah kalimah ya, maka jatuh hukumnya qalqalah sughra. Qalqalah sughra. Jangan qalqalah ya, jangan qalqalah. Kalau betul Ustaz ya. Kalau saya salah minta maaf Ustaz ya, tolong betulkan. Qalqalah sughra. Qalqalah ni dia terbagi kepada 3 ya. Kita ambil sikitlah. Iaitu qalqalah sughra, qalqalah kubra, kemudian ada lagi satu dipanggil qalqalah asyaddul kubra. Asyaddul kubra, ada juga orang mengatakan qalqalah akbar. Bolehlah tu istilah tu, itu istilah ajalah ya. Istilah aja boleh. Kemudian kita berhenti pada kalimah haram tu ya. Syatral masjidil haram. Haram tu mad arid disukun lah ya, sebagaimana kita tahu boleh baca 2, mad dia tu boleh laksanakan 2 harakat, 4 harakat ataupun 6 harakat, tapi yang baiknya kita laksanakan dengan 6 harakat lah ya. Kemudian wahaisu ma, ya satu harful lin tu, wahaisu ma kuntum. Sekali lagi sama itu kita dah baca tadi tu ya. Syatral masyatrahu li alla yakuna linnas, tu kata dia. Wahaisu ma kuntum fawallu wujuhakum. Syatrah sekali lagi situ qalqalah sughra. Kemudian di situ rahu ada hal dhamir di situ ya. Kemudian dibaca dengan panjang. 2 harakat. Syatrahu yang di situ dipanggil hu tu dibaca dengan mad, mana panjang itu 2 harakat. Mad silah dipanggil mad silah qasirah. Jadi mad silah ni terbagi kepada 2. Satu mad silah qasirah dan yang satu lagi mad silah tawilah. Jadi kalau selepas dhamir itu ada huruf hamzah, contoh hamzah ni, itu dipanggil mad silah tawilah. Yang ini tidak ada apa-apa ya, cuma depan itu ada huruf yang berbaris saja, maka dipanggil mad silah qasirah. Syatrahu li alla yakuna linnas. Kemudian li alla itu mad asli lah ya, yakun mad asli, linnas di situ ada nun yang bersabdu atau syiddah di situ ya, tu wajibul gunnah ya. Linna diberdengungkan 2
dua harkat, kadar dengung, lama dengung itu dua harkat. Kemudian kita terus saja tuan-tuan ya, iaitu sebenarnya hukum-hukum yang samalah, hukum-hukum yang berulang, mat asli itu ya. Kemudian mat lin, harful lin. Kemudian di sini ada pada alaikum hujjah ya. Kalau sebelumnya nun mati bertemu dengan huruf ha adalah izhar syafawi. Izhar apa? Izhar halqi. Yang sini ni mim mati bertemu dengan huruf ha. Alaikum hujjah. Izhar juga, tetapi izhar syafawi. Izhar juga hukumnya yang ini, tapi izhar syafawi. Kalau nun, izhar halqi. Sebab yang dia bertemu tu dengan huruf-huruf yang keluar daripada halqum ya, ada 6 huruf tu. Yang ini izhar syafawi. Mim tu ya, mim mati bertemu dengan huruf ha. Kemudian illal ladzina zalamu minhum. Minhum ini pun izhar nun mati bertemu dengan ha, ini pun izhar halqi ya. Kemudian kita lanjutkan fala takhshawhum wakhshawni. Fala takhshawhum tu kha tu dimatikan ya. Dimatikan maknanya huruf kha tu takh. Kadang-kadang kita ni mungkin kita terlalai sikit. Kadang-kadang jadi benda macam ada qalqalah di situ. Takh ya. Tak boleh gitu. Dia ni sekadar kalau ikut sifat dia pun, kalau tak silap saya ni sifat dia rakhawah ustaz dia. Maknanya terlepas suara, matikan huruf kha tu. Takh. Kalau takh tu tak boleh. Takhshawhum maghfirah. Kalau dalam Fatihah tu ghairil maghdubi itu rukha. Ghairil maghdubi, kadang-kadang kita silap. Ghairil maghdubi, maka dia ada lantunan balik. Kalau ada lantunan balik itu macam qalqalah pula ya. Sedangkan dia itu bukan qalqalah ya. Jadi kita kena berhati-hatilah ya dalam huruf-huruf tu. Dia cenderung ke situ nampaknya tu ya. Kemudian wakhshawni, kita wakaf di situ berarti 2 harakat. Kemudian lanjut sikit lagi. Wali utimma, jadi mim yang bersabdu. Kalau sebelumnya nun yang bersabdu wajib gunnah, yang ini juga 2 mim yang bersabdu, sama juga hukumnya ya. Wajib gunnah ataupun idgham bi gunnah musyaddadah. Gitu ya. Kemudian wali utimma ni'mati 'alaikum wa la'allakum tahtadun. Jadi wala'allakum mim mati bertemu dengan ha, sama ya, izhar syafawi. Kemudian tahtadun berhenti pada tahtadun tu apa namanya, mad arid lisu, mad arid suku 2 4 6. Apanya 2 4 dan 6? Kadar panjang dia tahtadun tu. Bolehlah ikut nafas kita lah ya. Kalau nafas kita panjang bolehlah buat sampai 6, tapi kalau tak ada buat yang seadanya lah, maknanya boleh 2, boleh 4 dan boleh 6. Rasanya setakat itu dulu Ustaz. Perkongsian saya bersama dengan para penonton yang dirahmati Allah dalam perbincangan serba sedikit berkaitan dengan hukum-hukum di dalam ayat surah Al-Baqarah ayat 150 Ustaz. Terima kasih ya. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan Facebook yang dikasihi sekalian, demikian tadi perkongsian bacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang telah diperdengarkan oleh lembaga Tuan Haji Bacok bin Tumpah daripada surah Al-Baqarah ayat 150 hingga 153, dan juga sedikit perkongsian hukum tajwid daripada ayat 150. Kita lihat banyak hukum-hukum tersebut antaranya kita dapat lihat di situ bagaimana kita nak menyebutkan izhar halqi Ustaz nyata dan terang, dan juga jenis-jenis qalqalah yang ada, dan juga banyaklah hukum-hukum tajwid yang kita boleh belajar dalam program Mutiara Al-Quran ini. Sesungguhnya kita tahu bahawa program Mutiara Al-Quran ini adalah merupakan program yang untuk kita mempelajari Al-Quran, untuk kita memahami Al-Quran. Bukan sekadar kita memahami isi kandungannya Ustaz, tapi kita juga memahami kandungan bacaan ayat suci Al-Quran Al-Karim, supaya apabila kita baca dengan sempurna, insya-Allah Allah Subhanahu taala akan memberi ganjaran setiap huruf yang kita baca, insya-Allah. Baik, terima kasih diucapkan kepada Tuan Haji Bacok. Kita akan terus kepada sesi kita kedua dalam program Mutiara Al-Quran, iaitu ini penting untuk kita ambil pengajaran sebagai panduan untuk kita melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu taala ini. Jadi untuk itu kita akan terus kepada sesi yang kedua, iaitu tafsiran
ayat suci Al-Quranul Karim yang kita baca tadi, Al-Baqarah ayat 150 hingga 153. Jadi untuk itu saya mohon jasa baik panel kita yang kedua, iaitu Ustaz Adham bin Hadori yang merupakan pegawai pentafsir Pejabat Kadi Daerah Muar untuk mengupas dan menguraikan lebih lanjut berkenaan dengan ayat suci Al-Quran Karim dari sudut tafsirannya surah Al-Baqarah 150 hingga 153. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa fi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa nabika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Adada ma ahada bihi 'ilmuka wa khatta bihi qalamuka wa ahsahu kitabuk. Wa radallahu ma'an sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa anis sahabati ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Fajazakallahu khairan jazak kepada tuan moderator Al-Fadhil Al-Ustaz Hafiz. Tak lupa kepada kori kita pada pagi ini, juga kepada sidang penonton, hadirin hadirat, muslimin muslimat. Mudah-mudahan pada pagi ini kita mendapat keberkatan, rahmah, hidayah, inayah, taufik, bimbingan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah kita sambung lagi siri Mutiara Al-Quran dari ayat 150 hingga 153. Jadi daripada ayat yang ayat awal, ayat 150, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Kalau kita lihat ayat ini sebenarnya juga berkait dengan ayat yang sebelum, pada ayat 144 yang dibicara kepada kita. Allah sebut fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Adapun ayat yang sebelum 150 ini, 149, juga di awal disebut wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Jadi ayat ini berkait dengan perintah untuk menghadap ke Masjidil Haram, syatral Masjidil Haram, arah Masjidil Haram. Di mana dalam tafsir Imam Ibnu Katsir yang mana menukilkan pendapat dari Al-Imam Ar-Razi. Al-Imam Ar-Razi menyebut dari ketiga-tiga ayat 144, 149, 150 yang perintah menghadap ke arah Masjidil Haram, di mana ada di situ tiga keadaan, di mana menurut Imam Ar-Razi, keadaan yang pertama adalah bagi mereka yang berada di Mekah, maka mereka nampak Kaabah dan menghadap ke situ. Mereka yang berada di Mekah yang nampak Kaabah. Keadaan yang kedua, mereka yang berada di Mekah tak nampak Kaabah, menghadap juga Masjidil Haram. Dan keadaan yang ketiga, mereka yang berada di luar Kaabah, di luar Mekah, mereka yang berada di luar Mekah, di seluruh dunia, mereka menghadap syatral Masjidil Haram. Maka disebut syatral Masjidil Haram, atau jihahnya adalah Al-Masjidil Haram, arah Masjidil Haram. Tak disebut jihah Kaabah. Kalau jihah Kaabah susah, nak betul-betul tepat Kaabah tu bagi mereka yang berada di luar. Itu menurut pendapat Al-Imam Ar-Razi yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir. Adapun Imam Ibnu Katsir merojehkan melalui pendapat Imam Al-Qurtubi, yang tiga-tiga keadaan itu. Imam Al-Qurtubi menyebut yang pertama, mereka yang berada di Mekah menghadap Kaabah, nampak Kaabah.
yang kedua mereka yang berada di luar Mekah. Mereka yang berada di luar Mekah. Adapun yang ketiga mereka yang bermusafir, perjalanan musafir, maka arahnya juga arah ke Masjidil Haram. Itu secara ringkas yang sebagai tambahan saya sebut berkait dengan perintah di mana perintah menghadap Masjidil Haram. Ini berlaku peristiwa yang menarik yang disebut dalam kitab sirah yang dipanggil dengan peristiwa tahwilul qiblah. Maknanya pemindahan kiblat dari Masjidil Aqsa ke arah Masjidil Haram, di mana kisah ini Masjidil Aqsa yakni ke arah Baitul Maqdis, disebut Baitul Maqdis, di mana sebenarnya di awal baginda sallallahu alaihi wasallam berada di Mekah. Baginda sallallahu alaihi wasallam menghadap ke arah Kaabah dari arah selatan ke arah utara. Dari selatan ke arah utara. Bila dari selatan ke arah utara, maknanya ke arah Kaabah dan juga ke arah Baitul Maqdis. Sebab Baitul Maqdis arahnya adalah di sebelah utara. Utara dari Masjidil Haram, dari Kaabah itu. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam dapat kedua-duanya. Kaabah dapat, Baitul Maqdis dapat. Maka bila berlakunya hijrah ke Yathrib atau dipanggil Al-Madinah Al-Munawwarah, baginda SAW tak dapat lagi ke arah Masjidil Haram. Tidak ke arah Masjidil Haram di Baitul Maqdis kerana berada di sebelah utara. Maka tempoh yang lama, dalam riwayat menyebut, dalam Imam Ibn Katsir menyatakan riwayat ada menyebut 16 bulan tempoh lama, ada yang kata 17 bulan tidak menghadap ke Kaabah. Maka dalam tempoh itu Nabi SAW berdoa sambil mendongak ke langit, menginginkan supaya keinginannya untuk ke arah kiblat Kaabah, kerana itu adalah Kaabah itu dibina oleh Sayyidina Ibrahim dan juga Sayyidina Ismail alaihissalam. Jadi kemudian Allah Ta'ala perintah ke arah Kaabah, tempoh sekitar 16 bulan lamanya, 17 bulan lamanya, di suatu masjid yang dipanggil Masjid Qiblatain, masjid dua kiblat. Di situ ada dua mimbar, situ terkenal dengan namanya Masjid Qiblatain. Ini kisah ringkas berkait dengan tahwilul qiblah, berlakunya pemindahan kiblat ke arah Masjidil Haram. Maka dalam keadaan itu Allah Subhanahu wa taala menyebut li'alla yakuna lin-nasi 'alaikum hujjatun illa allazina zalamu minhum, demi supaya tidak ada manusia ke atas kamu yang beri alasan, melainkan orang-orang yang zalim di kalangan mereka. Berkait dengan ayat ni, bila berlakunya pemindahan ke arah Masjidil Haram, tak ada lagi alasan melainkan orang-orang yang zalim. Pendapat menurut Imam Al-Mawardi meletakkan illa di sini dengan maksud al-makna al-istisna, melainkan orang yang zalim sahaja yang mencemooh, yang disebut bi abatili al-hujjaj, dengan cemohan yang batil, yang batil, cemohan yang hina. Ini secara makna. Imam Al-Mawardi juga menyebut yang dikatakan illa juga dengan ada pendapat menyebut illa dengan maksud ba'da. Illa dengan maksud ba'da, bila sebut ba'da allazina zalamu minhum, setelah orang-orang yang zalim di kalangan mereka yang mencela yang tadi, melainkan orang zalim saya yang mencela, tetapi dengan dakwaan celaan-celaan yang batil. Tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat, celaan itu sebenarnya terbatal. Ini berdasarkan firman-Nya dalam surah Syura, hujjatuhum dahidatun inda rabbihim. Hujah mereka, alasan mereka, bantahan mereka terbatal di sisi Tuhan mereka. Terbatal, tak terima. Walaupun mereka berhujah, maka hujah mereka hujah yang batil, cemohan yang batil.
maka Allah Subhanahu wa taala perintah Allah sebut dalam surah Al-Hijr, fasda' bima tu'mar wa'rid 'anil musyrikin. Maka berterus teranglah engkau wahai Muhammad, terus terang, jelas. Kalau Allah Taala perintah menghadap ke Kaabah, Masjidil Haram, perintah itu terus, secara terus terang laksanakan. Jangan beralih ke belakang. Jangan beralih belakang. Wa'rid 'anil musyrikin, dan berpaling dari orang-orang yang musyrik, yang mensyirikkan Allah, termasuk orang yang jahil. Berpaling dari mereka, tetap dengan perintah Allah. Jangan layan apa saja cemohan mereka ni dari sudut makna. Illal ladzina zalamu minhum. Adapun bila disebut ba'dal ladzina zalamu minhum, sesudah orang-orang yang zalim di kalangan mereka yang mencemoh, ertinya orang yang zalim itu mencemoh sekalipun, maka cemohan mereka bukan boleh menjadi suatu alasan bila berubahnya kiblat, sebagaimana disebut dalam kitab Safwatut Tafasir yang dikarang oleh Syekh Almarhum Syekh Ali As-Sobuni rahimahullah, menyebut, dia kata apa? Supaya orang Yahudi yang berada di Madinah itu tidak mengatakan yajhadu dinana wa yattabi' qiblatana wa yattabi'u qiblatana. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni engkar agama kita, tak ikut agama Yahudi. Dalam pada masa yang sama dia ikut kiblat kita, Baitul Maqdis. Tak boleh kata begitu, sebab ke arah pemindahan itu dah berlaku ke Masjidil Haram. Adapun orang yang mensyirikkan Allah, yang berada di Mekah, yang dia berada di Mekah, tak boleh lagi bagi hujah mengatakan apa dia kata, baginda Muhammad ini mendakwa mengikut agama baginda Nabi Ibrahim, tetapi tak ikut kiblat kita. Orang yang berada di Mekah pun tak boleh cakap macam tu, sebab Nabi benar-benar sudah kiblatnya ke arah ke Masjidil Haram. Ini dia. Maka Allah sebut fala takhshawhum wakhshawni, maka jangan kamu takut mereka dan takutlah kamu kepadaku, kata Allah. Artinya bila baginda sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah, Madinah ni merupakan negara Islam yang pertama. Negara Islam yang pertama. Maka di situ masyarakat Madinah, masyarakat yang majmu'. Ada Yahudi Qainuqa, Bani Qainuqa, Bani Al-Quraidah, Bani An-Nadir, ada di situ. Ada kaum Nasrani, Kristian Najran. Ada orang yang golongan musyrikin di Madinah, orang yang syirik, menyembah berhala. Ni majmu'. Dah ada orang Islam di situ. Maka baginda SAW, kalau dari sudut politik Madinah itu sendiri, sepatutnya Nabi SAW kena meraihkan masyarakat majmu' yang ada di Madinah. Artinya patutnya raihkan orang Yahudi yang ada di bawah pemerintahan baginda Muhammad SAW. Kenapa nak berhadapan dengan pindah kiblat ke arah Kaabah, Masjidil Haram, Mekah, di mana Mekah ni kaum musyrikin, musuh kepada Madinah. Patut raih yang ada dalam negara, dalam Madinah itu. Tetapi Allah sebut wakhshawhum, Allah kata fala takhshawhum wakhshawni, maka jangan kamu takut mereka dan takutlah kamu kepadaku. Wali utimma ni'mati alaikum wala'allakum tahtadun, dan supaya aku sempurnakan nikmatku ke atas kamu dan mudah-mudahan kamu mendapat petunjuk. Lalu Allah berfirman lagi, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Sebagaimana kami utuskan di tengah-tengah kamu seorang rasul dari kalangan kamu, bangsa Arab, orang Arab. Allah Ta'ala sempurnakan nikmat, didatangkan rasul. Rasul ni sifatnya macam mana? Yatlu alaikum ayatina. Rasul ini membacakan ke atas kamu ayat-ayat kami, Quran. Sifat Rasul ni diberi Quran, baca Quran. Ada kitab. Wa yuzakkikum, dan Rasul ini menyuci bersihkan hati kamu. Jadi maksudkan dengan Rasul ini membaca kitab, menunjukkan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Nabi akhir zaman sifatnya ada kitab, ada Quran yang sesuai dengan apa yang disebut dalam surah Al-A'raf. Falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Maka orang-orang yang beriman dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azzaruhu, dan mereka memuliakan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa nasaruhu, dan mereka membelanya, menolongnya, wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu, dan sifat Rasul ini mereka ikut, dan mereka ikut yang mana sifat Rasul ini, mereka mengikuti Nabi ini, yang mana Nabi ini mempunyai cahaya yang bersamanya, iaitu Al-Quranul Karim. Ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang berjaya di dunia dan di akhirat. Ikut Rasul, muliakannya, bela dia, ikut kitab yang diturunkan bersamanya, iaitu Al-Quran. Wa yuzakkikum, dan Rasul ini sifatnya menyuci bersihkan hati kamu. Yang dimaksudkan menyuci bersihkan hati kamu, jumhur ulama al-mufassirun menafsirkan yang dimaksudkan menyuci bersihkan hati kamu, iaitu membuang sifat syirik dalam hati kamu. Sebab tu di awal dakwah Nabi ni di Mekah adalah buang syirik, kekufuran, keraguan, buang jahiliah. Tak ada pendapat yang memberi maksud menyuci bersihkan hati kamu, menjadikan kamu golongan azkiya, golongan yang suci, bersih, yang mempunyai nilai akhlak mahmudah, akhlak yang terpuji, yang jauh daripada akhlak mazmumah, akhlak yang terkeji. Ini dia. Ini disucikan. Ini kita lihat yang menarik. Bila disebut ayat ini wa yuzakkikum, lalu disebut wa yu'allimukumul kitab wal hikmah. Rasul ini menyuci bersihkan hati kamu, dan Rasul ini juga mengajarkan kamu kitab dan hikmah. Yang dimaksudkan kitab ini Al-Quran, sebahagiannya mengatakan perkhabaran dari kitab-kitab terdahulu, dari kisah-kisah terdahulu, dan hikmah dengan membawa maksud wal hikmah dengan maksud sunnah ajaran baginda. Ada pendapat mengatakan mawa'izul Quran, nasihat-nasihat Al-Quran. Maka kalau kita lihat bagaimana doa daripada baginda Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Baginda Nabi Ibrahim ni sudah tentu tahu kehadiran Nabi akhir zaman, tetapi berdoa kepada Allah, memohon supaya diberi sifat-sifat yang ada pada baginda Nabi akhir zaman, iaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa keduanya menyebut bila setelah mendirikan Kaabah itu, memasang Kaabah, dirikan Kaabah, di antara doa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, Rabbana wa ba'ath fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Doanya, wahai Tuhan kami, utuskanlah di tengah-tengah mereka ni umat zuriat keturunan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail ini, utuskan seorang Rasul. Yatslu alaihim ayatika. Ya Rasul ini sifatnya membacakan kepada mereka ayat-ayatmu, wahai Allah. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Rasul ini mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan juga hikmah, dan Rasul ini menyuci bersihkan hati mereka. Doa itu menyebut ajar kitab dan hikmah dahulu, kemudian barulah menyuci bersihkan hati mereka. Tetapi dalam ayat yang dijelas kepada kita, ayat 151 ini, Allah beritahu memang benar Allah datangkan Rasul ini membaca kitab, tetapi Rasul ini menyuci bersihkan hati kamu dahulu, barulah mengajarkan kepada kamu kitab dan hikmah. Sucikan bersih. Akidah ini penting. Dia maksud buang syirik. Akidah ini sangat penting. Saya tertarik dalam soal perkara akidah ini, sebagaimana yang disebut dalam riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah, di mana disebutkan rajul yusrifu ala nafsih falamma hadarahul maut
ada seorang laki-laki ni yang melampaui batas, melakukan dosa. Saya ringkaskan sebab tak cukup masa. Dosa, banyak dosa, rasa melampau diri dia dengan dosa. Lalu di saat nazak, di saat kematian, nak saat nazak itu, dia berkata kepada anaknya, "Idza ana mutu fa ahrikuni thumma thinuni thumma zarruni firrih." Bila aku mati, nanti kamu bakarkanlah tubuhku, jasad aku. Kemudian hancurkan jasad aku, cerai beraikan ia, tebarkan ke angin yang kencang. Nak macam tu. Tapi kalau ikut syariat Muhammad, tak boleh, ini jangan buat. Bahkan hadis ni disebut kana roju, seorang dia. Ini kisah benar. Tapi kita tak boleh buat, syariat Muhammad tak boleh. Kena ikut urus bagaimana syariat Muhammad. Suruh bakar, hancur musnah, ditebarkan jasad-jasad ni ke angin. Lalu kata apa laki-laki ni kepada anaknya, fa wallahi la in qadara ala rabbi la yu'azzibanni azaban ma azzabahu ahad. Demi jika sekiranya menjadi ketentuan Allah, kalau aku berhadapan dengan Allah Tuhanku, sesungguhnya mesti Tuhanku mengazabku dengan azab yang orang lain tak kena azab macam aku. Dia rasa dia ni manusia yang paling berdosa. Takut sangat. Sebab tu suruh hancur supaya tak berdepan dengan Allah. Falamma mat fa'ala bi'izalik. Lalu bila laki ni meninggal dunia, anak-anaknya buat apa yang dilaksanakan itu. Lalu Allah Ta'ala perintah bumi. Allah kata ke bumi, ijma'i ma fika minhu. Bumi, cantumkan balik apa yang ada dari engkau, jasad lelaki ni. Fafa'alat, lalu bumi laksanakan perintah itu. Fa'iza huwa qa'im, lalu benar-benar dia berdiri di depan Allah Ta'ala. Ingat, boleh lari dah. Jumpa balik Allah Ta'ala, depan Allah Ta'ala dengan jasadnya. Lalu Allah Ta'ala tanya ke dia, ma hamalaka ala ma sonakta, apa yang menyebab engkau buat macam ni? Sanggup suruh anak-anak engkau, hancurkan engkau, tebarkan ke angin. Kenapa sampai buat macam ni? Ini tauhid, ini akidah. Jawab lelaki itu, ya Rabbi khasyatuka. Dalam riwayat yang lain disebut makhafatuka ya Rabbi. Wahai Tuhanku, kerana takut kepadamu, kerana gerun kepadamu, wahai Tuhanku. Faghfaralah, lalu Allah ampunkan. Allah ampunkan lelaki ni, selamat dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Juga ada satu kisah lagi. Ini saya ringkas, cuba ringkas, tak cukup masa. Sungguhnya Allah Ta'ala menyelamatkan seorang dari umatku, kata Nabi. Ini dalam riwayat At-Tirmizi. Hadis ni popular. Allah selamatkan seorang dari umatku, seorang dari umatku, kata Nabi, di hadapan seluruh makhluknya di hari kiamat. Fayanshuru alaihi tis'atan wa tis'ina sijjilan. Lalu dibentangkan buku catatan amal 99 buku catatan amal. Lalu disebut dalam riwayat kullu sijilin mithlu maddil basar. Tiap-tiap buku catatan amal laksana sayup mata memandang. Tengok buku catatan amal dosa aja, maksiat aja, tak sanggup tengok. Mithlu maddil basar, tak sanggup tengok, sayup mata memandang. Tengok rekod buruk aja. Kita ni kalau tengok rekod prestasi kita, tak ada yang cemerlang, buruk aja macam mana. Tak sanggup tengok dah, tutup buku. Summa yaqul, lalu Allah Ta'ala berfirman, mengatakan kepadanya, atunkiru min haza syai'an azalamaka katabatil hafizun. Ini keadilan Allah. Apakah engkau ada nak bantah dari 99 buku catatan amal ni? Ada tak nak bantah? Apakah malaikat yang mencatat ini menzalimimu, menganiayamu? Tulis tak betul ke? Jawab ni, la ya Rabbi, tidak wahai Tuhanku, tidak. Lalu Allah tanya lagi, afalaka uzr,
maka ada alasan lain, ada rayuan. Kita bawa ke mahkamah, minta mahkamah rayuan pula tak settle satu. Bawa ke mahkamah rayuan pula. Minta rayu, ada tak nak rayu? La ya Rabbi. Tidak wahai Tuhanku, tak ada. Nak rayu apa pun tak ada. Lalu Allah Ta'ala berfirman, innalaka indana hasanah fa innahu la zulma alaikal yaum. Sememangnya ada pada aku, kata Allah, satu kebaikan yang aku simpan. Satu kebaikan yang kau buat, yang aku simpan. Oleh sebab itu tiada kezaliman sejak hari ini padamu. Ada satu kebaikan. Lalu dikeluarkan satu bitaqah. Ada sebut fatah rujuk bitaqah fiha, dikeluarkan secebis kertas yang ada riwayat menyebut sebesar ibu jari, yang terkandung dalamnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, kalimah tauhid. Lalu nak diberi supaya dibawa laki ni untuk ditimbang. Laki ni kata, ma'azil bitaqah ma'ahazil sijilat. Apa ni? Secebih kertas kecil nak lawan 99 buku catatan amal. Lalu ditimbang, ternyata nama Allah ini lebih berat. Ini akidah. Soal akidah, soal yang sangat penting. Sebab tu dia sebut wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitab wal hikmah. Baginda SAW menyuci bersihkan hati kamu. Dia suruh akidah itu dulu, dan mengajarkan kepada kamu kitab dan hikmah. Wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kamu apa yang kamu tak tahu. Kata Imam Al-Mawardi, yakni min ahkamiddin wa umurid dunya. Berkait dengan hukum-hukum agama dan urusan dunia. Ya, artinya banyak yang kamu tak tahu. Soal akhirat, soal hari kiamat, kamu tak tahu. Soal alam kubur, soal barzah, soal mizan timbangan, soal as-sirat, titian sirat, semua kamu tak tahu, melainkan kamu diberitahu. Nabi ini ajar. Juga urusan dunia kamu. Bukan sekadar kita faham di dunia ni soal solat, puasa saja. Ni orang tali barat, dia faham, dia beri racun kita, begitu ibadat ni solat, puasa, zikir, wirid, baca Quran. Ya, itu. Tetapi baginda sallallahu alaihi wasallam juga seorang pemimpin. Pemimpin dalam keluarganya, soal pemimpin masyarakatnya, yang mengajar, mendidik, menjaga negara, menjaga umat. Ini kehebatan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan agama Islam sesuai setiap zaman. Maka zaman yang mengikut Islam. Ini dia. Lalu Allah sebut, fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kamu kepadaku, nescaya aku ingat kamu. Kata Ibnu Abbas meriwayatkan, nikmat itu Allah datangkan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaklah kita banyak bertasbih, berzikir, memuji Allah, subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allah akbar, setiap masa, setiap keadaan, sesuai dengan firman-Nya dalam surah Ali Imran, allazina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang-orang yang sentiasa berzikir, mengingati Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, sentiasa ingat kepada Allah. Nikmat yang Allah beri, nikmat besar dengan didatangkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kena zikir, kena ingat Allah Subhanahu wa taala. Kat mana saja. Ada orang, ustaz, dalam tandas. Ya, dalam tandas buang air besar. Jangan buang air besar subhanallah walhamdulillah, ustaz. Jangan begitu, dalam hatilah maknanya gitu. Juga jaga sunnah-sunnah kita. Bila berhadas besar, bila masuk tandas, buang air besar, buang air kecil, kita tutup kepala, masuk dengan kaki kiri. Ini ada adab. Itu di antara mengingati Allah. Ini banyak berkait ini. Ada yang mengatakan, menurut Zaid Ibnu Aslam, mengatakan, ingat Allah, jangan lupakan. Dengan maksud ingat Allah bererti bersyukur kepada Allah. Washkuru li wala takfurun. Lupa Allah ertinya engkar kepada Allah. Ini banyak. Ada yang kata ingat Allah, menjalankan kewajipan, perintah-perintah. Ini banyak perbahasan, dan semua saya nak petik
berkait dengan ayat ini sebenarnya menafsirkan juga apa yang disebut dalam surah Ali Imran ayat 102, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dengan maksudnya menurut ulama salafus saleh, banyak pendapat ulama yang mengatakan, jumhur ulama menyebut huwa ayyuta'a fala yu'sa wa yuzkara fala yunsa wa yushkara fala yukfar. Dia Allah untuk ditaati, bukan dimaksiati. Dia Allah untuk diingati, maka jangan lupakan dia. Dia Allah untuk disyukuri, bukan dikufuri. Maka ini berkait dengan ayat ini sesuai yang kita sebut, fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kamu dengan kesabaran dan solat. Minta tolong sabar, minta tolong solat. Yang disebut sabar, kata Imam Al-Mawardi, salah satu pendapat adalah puasa. Kerana biasanya kalau dalam Quran tidak disebut bila solat disertakan dengan puasa. Solat kadang disertakan dengan zakat, tidak disertakan dengan puasa. Tetapi dalam hadis-hadis Nabi banyak yang disebut dalam hadis solat disertakan dengan amalan puasa. Solat, puasa. Maka sabar, yang dimaksudkan sabar itu puasa. Ini berdasarkan hadis riwayat Ibnu Majah, as-saumu nisfus sabr. Puasa itu separuh dari kesabaran. Dan pendapat yang banyak menyebut as-sabru itu dengan maksud as-sabat ala awamirillahi ta'ala. Tetap teguh di atas perintah Allah Ta'ala. Orang yang sabar, taat perintah tetap teguh dengan perintah Allah. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Dan solat menunjukkan kesyukuran. Pertama bersabar, kemudian solat. Salah satu syukur kita adalah dengan kita melaksanakan solat. Maka di situ ulama tasawuf meletakkan darjat tahap-tahap kesabaran itu 3. Pertama disebut al-mutasabir, yang kedua disebut as-sabir, yang ketiga disebut as-sabbar. Di mana bila disebut al-mutasabir, mutasabir ni maksudnya bila datang musibah lalu dia bersabar. Datang musibah terus bersabar. Dasarnya allazina idza asabat musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang-orang yang mereka ditimpa musibah, mereka menyebut inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kadang kita dengar orang mati je kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Padahal apa saja musibah, sama ada musibah yang orang lain yang kita dengar atau musibah kepada diri kita, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu al-mutasabir. Termasuk apa yang disebut Nabi, innamas sabru sadamatil ula. Orang sabar itu adalah dikira pada kali yang pertama. Ini Nabi kata, apa pun sabar dulu. Menjadi orang yang sabar dulu. Yang kedua disebut as-sabir, orang yang sentiasa sabar. Dan ini sabar dalam menjalankan perintah Allah dan sabar dalam meninggalkan larangan Allah. Ini berkait dengan hawa nafsu kita. Dan yang ketiga disebut as-sabbar. Ini sesuai dengan firman-Nya dalam surah Ibrahim, surah Luqman, surah Saba, surah Asy-Syura. Allah sebut inna fi dzalika laayatil likulli sabbarin syakur. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang sangat sabar dan sangat bersyukur. Ini tahap kesabaran yang tertinggi. Bila datang musibah, dia terbalik. Biasanya bila datang musibah, kita istighfar. Bila datang nikmat, kita alhamdulillah, bersyukur. Tetapi orang yang as-sabbar yang sangat sabar, datang musibah, alhamdulillah. Datang kesusahan, alhamdulillah. Datang kepayahan, alhamdulillah.
Kemudian bila datang kesenangan, astaghfirullah. Sebab bila datang kesenangan, yang susah kita adalah menjadi golongan yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah sebut, innallaha ma'as sabirin. Bahasa Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar, sesuai yang disebut dalam surah Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Bahawa tidak lain, Allah menyempurnakan akan orang-orang yang sabar itu ganjaran pahala bighairi hisab, dengan tanpa hisab. Ini kelebihan orang yang bersabar masuk syurga tanpa hisab. Ini kelebihan. Jadi saya rasa cukup setakat itu. Bekerja jugalah banyak. Saya cuba yang terbaik lah untuk disampaikan. Jadi saya rasa cukup setakat itu. Aku li qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan Facebook yang dikasihi sekalian, alhamdulillah selesai sesi kita yang kedua panjang lebar Ustaz huraian berkenaan dengan tafsiran surah Al-Baqarah ayat 150 hingga 153. Banyak perkongsian kita dapat pada ayat ini. Antaranya Ustaz sebut tadi ayat 150 tadi menjelaskan kepada kita tentang bagaimana Allah Ta'ala perintahkan kepada kita untuk kita berpindah kiblat kita daripada masjid, daripada Baitul Maqdis berpindah ke Masjidil Haram di Makkah itu, dan juga sedikit perkongsian berkenaan dengan nikmat-nikmat yang Allah Taala perintahkan supaya kita orang kata bertukar kiblat kepada Masjidil Haram itu. Dan antara yang boleh saya kongsi di sini Ustaz kalau kita lihat di sini nikmat berkiblatkan Kaabah ini disebut di sini, iaitu samalah seperti nikmat kami mengutuskan kepada kamu seorang rasul dari kalangan kamu, iaitu Nabi Muhammad SAW, yang bacakan ayat-ayat kami kepada kamu dan bersihkan kamu daripada amalan syirik. Maknanya jelas kepada kita bahawa kiblat ini iaitu satu arah solat kita untuk kita mengarah kepada menyembah Allah Subhanahu Taala, supaya membersihkan kita daripada menyembah perkara-perkara yang lain selain daripada Allah Subhanahu Taala. Dan seterusnya tentang surah Al-Baqarah 153 tadi, saya tertarik dengan apa yang telah Ustaz kongsikan, bahawa kita sebagai manusia tidak terlepas daripada ujian dan dugaan. Dan sesungguhnya apabila kita menghadapi ujian ini, sudah barang pasti antara cara kalau kita lihat dalam ayat ini, Allah Ta'ala menyuruh kita supaya kita bersabar. Yang pertama bersabar, dan yang keduanya apabila kita bersabar, kita hendaklah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Dan antara cara dia tidak ada lain melainkan kita mendirikan solat, iaitu untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Banyaklah perkongsian kita lihat pada hari ini. Apapun saya ucapkan terima kasih kepada yang bagi Ustaz Adham di atas perkongsian ilmu surah tafsiran surah Al-Baqarah ayat 150 hingga 153 ini, dan juga terima kasih juga kepada Tuan Haji Bacok bin Tupah di atas bacaan ayat suci Al-Quranul Karim dan juga perkongsian tajwid pada kali ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan, puan-puan, rakan-rakan Facebook yang dapat bersama hingga ke akhir rancangan ini. Kita berjumpa di minggu hadapan di waktu dan masa yang sama. Dan akhir kata kita akhiri mari kita dengan jom Al-Quran Mutiara Hatiku. Sekian aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.